Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang sedang menonton. Anda bersama saya Muhammad Afiq dalam segmen Tanya Pakar @Anor versi Ramadan. Hanya berbaki beberapa sahaja lagi, kita akan menyambut kedatangan Syawal dan diharapkan anda semua di luar sana dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam kita memutuskan rantaian COVID-19 dan kita anggap pada hari ini merupakan Ramadan terakhir. Jadi perbanyakkanlah amalan-amalan kita di ruangan ataupun peluang yang disediakan pada kali ini supaya kita dapat manfaat yang telah disediakan oleh Ilahi dalam merebut manfaat-manfaat yang terdapat di dalam bulan Ramadan pada kali ini. Baiklah, berbanding dengan segmen-segmen sebelum ini, sedikit berbeza seperti sebelumnya. Kali ini kita ada menemu ramah para pelanggan yang berkunjung di Hospital Pakar Anor dan kita kumpulkan soalan-soalan mereka untuk diajukan kepada panel kita pada hari ini untuk menarik lagi topik berkaitan dengan puasa. Baiklah, sebelum ini perbincangan kita lebih menjurus kepada tentang kesihatan wanita dan puasa. Manakala hari ini pula kita akan membincangkan berkenaan dengan puasa juga tetapi lebih khusus kepada kesihatan kanak-kanak pula. Saya pasti di musim ramai para ibu baru sahaja melahirkan cahaya mata mereka, pastinya mereka agak teruja untuk mengetahui apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh mereka dalam memastikan kesihatan pada diri mereka dan juga anak-anak mereka dalam keadaan optimum sepanjang mereka berpuasa pada tahun ini. Baiklah, dengan topik kesihatan kanak-kanak dan puasa, apa nak tanya? Bersama saya hari ini dalam mengupas topik kita seorang pakar yang tidak asing lagi iaitu Dr. Nur Mahani binti Harun, merupakan pakar kanak-kanak di Hospital Pakar Anor. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Macam mana? Dah beli baju raya? Oh. Recycle. Recycle ya. Memandangkan kita berada di Bangi ni, untuk pengetahuan anda semua, kita mengalami sedikit kesesakan jalan raya kerana ramai masyarakat kita sudah pun mengeluarkan diri mereka untuk menyiapkan diri mereka, keluarga-keluarga mereka untuk melengkapi persiapan raya, membeli kuih raya, baju raya dan sebagainya Doktor ya. Memandangkan kita juga agak sukar juga ya untuk orang kata pulang ke rumah kerana sesaknya jalan raya tu ya. Itu beberapa sedikit keadaan yang boleh saya kongsikan di keadaan di Bandar Baru Bangi pada ketika ini. Baiklah Doktor, kepada anda yang sedang menonton, jangan lupa tugas anda seperti biasa 3 sahaja. Jangan lupa sharekan live ini kepada rakan-rakan anda di laman anda supaya ramai boleh untuk mendapatkan manfaat dan input yang terbaik ini untuk kita kongsikan secara bersama. Dan yang kedua, jangan lupa tekan butang like untuk menunjukkan sokongan anda. Dan yang ketiga, sekiranya ada sebarang pandangan dan juga sebarang persoalan yang anda ingin kemukakan kepada kita, jangan lupa tekan butang komen dan salurkan persoalan dan pandangan anda kepada kami untuk kami ajukan kepada panel kita pada hari ini. Baiklah Doktor, sudah bersedia? InsyaAllah. Baiklah, bagi memulakan sesi Doktor, kita pada hari ini ada sedikit VT yang kita akan tayangkan kepada anda semua sebelum kita meneruskan sesi persoalan kita. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Saya ada beberapa soalan untuk tanya doktor. Soalan yang pertama ialah jika kanak-kanak ingin berpuasa satu hari, apakah makanan yang kita perlu beri kepada kanak-kanak tersebut untuk memastikan nutrisi itu cukup untuk seharian dia berpuasa, terutamanya kerana kanak-kanak ni dia lebih aktif dan so nak tahulah apa makanan yang sesuai. Soalan saya yang kedua ialah kanak-kanak ni kadang-kadang dia memilih dan cerewet tentang apa yang kita sediakan dia. So bagaimana kita nak pastikan bahawa makanan yang dia makan tu cukup untuk dia berpuasa seharian, dan terutamanya diorang ni menggunakan lebih banyak tenaga dalam hari mereka. So makanan yang dia pilih tu cukup tak untuk nutrisi dan tumbesaran kanak-kanak tersebut?
Cuma saya nak tahu waktu bila sesuai untuk kanak-kanak mula berpuasa. Ataupun mulakan dengan macam puasa separuh hari dulu ke, dan umur peringkatnya bila, sebab kadang-kadang tanya orang ada yang 5 tahun dah mula puasa, ada 6 tahun dah mula puasa. Okey, saya ada macam dalam beberapa soalan. Okey, bulan puasa ni, jika saya nak puasa, akan mengganggu tak macam susu drop ke? Sebab saya direct feeding anak kan. So nak tanya, jika saya puasa, akan mengakibatkan susu drop tak? Okey, selain itu soalan untuk anak, contoh kalau kita puasa, khasiat untuk anak tu dapat ke tak kalau kita tak makan ke apa ke? Okay, soalan pertama saya, macam ni kita nak detect kanak-kanak tu ataupun baby kita yang sedang besar ni, dia ada simptom-simptom autism. The second one is sekiranya baby tu ataupun anak-anak tu macam dia ada like symptom of autism ni symptom, what are the steps? Apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa? Isteri saya baru bersalin pagi ni dekat Hospital Anor. Oleh itu anak saya baru berumur 1 hari. Dan saya ada satu soalan kepada doktor pakar bahawa kalau baby akan rasa kuning kan, biasa dia bersalin, lepas salin dia akan rasa kuning, apa yang kita boleh buat? Baiklah doktor, itu sedikit sebanyak ya persoalan-persoalan yang dapat kita kumpulkan daripada pengunjung-pengunjung Hospital Pakar Anor kita sebelum ini yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini doktor, dalam perbincangan kita. Baiklah doktor, seperti yang kita dapat lihat sebentar tadi ya doktor, soalan pertama yang diajukan oleh saudari tadi berkenaan dengan lebih kepada pemakanan ya. Kalau boleh saya ulang semula dia punya persoalan. Jika kanak-kanak ingin berpuasa seharian doktor, apakah saranan makanan yang diperlukan bagi memastikan nutrisi itu cukup, memandangkan kanak-kanak ini lebih aktif daripada orang dewasa? Dan lanjutan daripada soalan tersebut doktor, bagi kanak-kanak yang cerewet ini juga doktor, kadang-kadang mereka ini suka memilih makanan, kadang-kadang ialah suka makan benda-benda yang manis ataupun benda-benda yang kata orang tu lebih berminyak sikit doktor ya, ayam goreng dan sebagainya. Dan bagaimana pula perkara tersebut, adakah ia baik untuk pembesaran mereka semasa berpuasa ataupun boleh menimbulkan kesan sampingan terhadap badan mereka sendiri sepanjang berpuasa doktor? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengenai nutrisi pada kanak-kanak ya, kita bergantung pada umur kanak-kanak tersebut ya, di mana kalori yang diperlukan bergantung pada umur berapa dan juga kepada kecergasan kanak-kanak tersebut. Tapi secara kasarnya ya, secara kasarnya kalori yang diperlukan oleh kanak-kanak tersebut pada sebab biasanya berpuasa pada peringkat umur antara 6 hingga 10 tahun. And then selepas tu kita dah anggap kanak-kanak tu wajib berpuasa selepas umur 10 tahun ke atas, iaitu akhir balik. Jadi antara 6 hingga 10 tahun tu kalori yang diperlukan antara perempuan dengan lelaki tak banyak beza sebenarnya, sebab both agak cergas. Betul. Kadang-kadang kita tak nampak pun mereka tu berpuasa, mungkin akan lembik sedikit tapi most of the time the rest of the day tu dia orang aktif saja ya. Jadi kalori yang mereka perlukan sama seperti hari biasa ya, iaitu sebanyak lebih kurang 1200 hingga 1400 untuk kalau yang tak berapa aktif sangat, tapi kalau yang memang very aktif antara 1600 hingga 200 kilokal per day ya. Jadi macam mana kita nak dividekan kalori ni macam apa tu kepada dua bahagian, right? Sebab kita berbuka puasa, lepas tu kita bersahur kan. Betul. In between tu mungkin kita akan makan tapi tak banyak sangat. Jadi portion yang kita bagi seperti kita makan tengah hari dan juga makan petang. Ya, maknanya kalau kita tengok option yang anak-anak tu suka, sebab kadang-kadang kanak-kanak ni dia tak suka nasi, tapi kita kena bagi
apa panggil pertukaran, pertukaran. Kalau tak ada nasi, kenapa tak boleh roti? Kenapa tak boleh kenapa tak boleh macam spaghetti ke ataupun mie ke sebab pertukaran tu sebenarnya boleh berlaku. Jadi kalau semangkuk nasi pertukaran lebih kurang 2 whole meal, 2 whole roti ya. So lebih and then exchange lepas tu kalau kita tengok dari segi protein pula lebih kurang satu ketul ayam ataupun exchange yang lebih kurang sama ya. Jadi pemakanan tu patut disediakan mengikut gizi yang betul lah, sebab kita nak anak kita sihat sepanjang masa. Kalau jenis yang boleh minum susu lagi baik, so kita sediakan satu susu untuk berbuka puasa dan satu gelas susu lagi untuk bersahur. Bersahur itu wajib sebab dia memerlukan tenaga untuk digunakan sepanjang hari. Kita tak boleh biarkan mereka berpuasa tanpa sahur. Tapi perlu diingat kanak-kanak ini dia tak boleh macam kita imagine kanak-kanak daripada selama ni duk makan pagi, tengah hari, petang, malam. Lepas tu kita nak seawal umur, katalah kita train dia orang seawal umur 6 tahun sudah berpuasa ya. Walaupun kalau ikut dari segi medical kanak-kanak kita boleh nampak boleh berpuasa based on daripada kecil lagi. Kalau kita tengok masa lahir 2-3 jam dia boleh minum. Dia patut minum. Maknanya 2-3 jam itu adalah timing untuk dia berpuasa. Okay, and then bila umur 4 hingga 5 tahun dia becomes like 6 hingga 8 jam. Yeah? And then lepas daripada 6 tahun dia boleh bertambah sampai 10 hingga 12 jam. Tapi dia tak boleh dipaksa dalam satu masa yang singkat. Maknanya kita kena train daripada beberapa minggu sebelum bermulanya puasa. Yeah? Mungkin pagi-pagi bila bangun kita lewatkan breakfast ya. Kita daripada selama ni breakfast pukul 6 pagi atau breakfast pukul 7 hingga pukul 8 pagi, kita lewatkan jadi pukul 2 petang ya, untuk trainkan perut mereka tu. And then lepas tu kita ganjak lagi daripada pukul 2 petang kepada pukul 4 petang until kita boleh dapat anak tu ready untuk berpuasa. Jangan kita macam paksa ya, sebab dalam Islam tak ada paksaan ya. Sebab kita pun tahu puasa ni bukan rukun Islam yang pertama ya, dia rukun Islam yang ketiga. Solat adalah lebih penting daripada berpuasa ya. Jadi kita train supaya mereka memahami apa itu puasa dan supaya mereka enjoy dengan puasa. Jangan kita paksa. So dari segi nutrisi, insyaAllah kalau kita bagi dengan portion yang betul, insyaAllah anak-anak tu kita takkan nampak berat mereka berkurangan. Mungkin 1 kilo ataupun 2 kilo less daripada berat yang sebelumnya. Tapi kadang-kadang tu put on weight pun sebab tengoklah cara kita makan buka puasa macam mana kan. Segala makanan dekat gerai bazar Ramadan tu semua kita nak beli kan. So insyaAllah saya rasa dari segi nutrisi tu tak ada masalah sebab kita kena pastikan sayur yang cukup, sayur yang paling banyak ya. Lepas tu tingkat kedua adalah karbohidrat, lepas tu protein and then air ya. Air mesti banyak satu hari and bergantung pada berat badan dan juga aktiviti diorang. So kalau macam berat 10 kilo, dia memerlukan about 1 liter a day. So kalau dia aktif sangat, tapi tak logik lah kan budak umur 6 tahun, 7 tahun 10 kilo kan. Ada tapi very very rare kan. So mungkin berat diorang dalam minimum about 20 kilo. So kalau 20 kilo dia perlu sekurang-kurangnya untuk aktiviti biasa dia memerlukan 1,500 mil satu hari. Jadi kalau 1,500 mil tu lebih kurang dalam 8 cawan air tu kan, lebih kurang macam tu. Jadi kita janganlah kita bagi satu kali minum tu terus 8 cawan tu. So saya tak rasa anak-anak tu boleh minum sekali harung. Betul. So apa yang kita buat ialah staggerkan masa minum tu. Buka puasa, lepas tu balik daripada tarawih, and then sebelum tidur, and then bangun sahur untuk disambungkan dengan minuman lagi. Baiklah doktor. Yang soalan yang kedua doktor, yang mungkin kadang-kadang tu kanak-kanak kita ni memilih tak macam orang dewasa. Apatah lagi bila dia orang usia mungkin di peringkat sekolah rendah ni, sayur tu memang akan ditolak mentah-mentah doktor. Jadi bagaimana? Mungkin doktor ada tips untuk kita kata orang tu menggantikan atau macam mana? Mungkin kita
dan kalau sekiranya kanak-kanak itu tidak mendapat kata orang tu nutrisi yang diperlukan seharian tu, adakah akan menimbulkan apa-apa kesan kepada badan mereka sepanjang berpuasa atau macam mana, doktor? Kalau nutrisi yang diberikan tu terlampau sedikit, memang akan menimbulkan kelesuan pada badan. Maknanya dia tak boleh nak cope, dan berat mereka akan turun dengan mendadak. Itu menunjukkan sebenarnya kita tak boleh paksa. So kalau ada kanak-kanak yang macam ni, kita kena pastikan, kita kena hentikan dia daripada berpuasa. Yes. Dan kita kena retrain balik supaya dan kita kena macam, okay, kalau nak puasa juga, pastikan abang makan. Maknanya kita bagi apa panggil tu? Exchange kan, pertukaran. Kalau sebab kadang-kadang dia sebab dia kawan-kawan berpuasa, dia malu kalau dia tak berpuasa. Jadi kita bagi pertukaran yang macam itulah. Kalau abang nak puasa, pastikan abang makan ni. Pastikan abang makan ni. Barulah terbentuk satu suasana yang meriah ataupun suasana yang gembira untuk abang itu dan juga kita lah. Jadi kita tak memaksa sangat. Dan lagi satu, kadang-kadang kanak-kanak dia tak suka makan benda yang sama. Ataupun bagi kita nasi tu penting kan. Depends on bergantung pada kita punya peringkat umur yang mana kan. Sebab saya rasa generasi yang baru ni diorang tak lebih kepada nasi, diorang lebih kepada roti, diorang lebih kepada spaghetti kan, diorang lebih kepada makanan-makanan bukanlah nak kata barat, tapi kita dah mula ke arah itu ya. Tapi itu tidak menjadi halangan sebenarnya, sebab nak karbohidrat, nasi, gandum, semua tu karbohidrat. Jadi pertukaran tu boleh berlaku bila-bila masa. Dan kalau jenis yang cerewet sangat, kita kena ikut apa selera dia lah. Dan kita taklah macam menghidangkan makanan yang sama setiap hari. Betul. Sebab unlike dewasa lah kan. Dewasa kalau memang jenis nasi, memang hari-hari nasi lah. Kalau kita tukar makanan kepada mi ke apa ke, bagi dia tu tak kenyang ataupun bagi dia bukan makanan utama kan. Jadi tadi kanak-kanak tu lain. So memang kena ikut selera mereka. Betul. Jadi maknanya kita perlu merujuk terlebih dahulu sebolehnya lah piramid makanan, apakah priority yang perlu kita letakkan untuk kita berikan kepada anak-anak kita, dan kita kena lebih tahu ataupun seperti doktor katakan tadi, bertukar-tukar menu setiap hari supaya mereka tidak bosan dengan menu yang sama lah. Okey, itu satu tips yang baik ya. Okey, untuk soalan yang seterusnya doktor. Ada juga yang ibu bapa risau, sebenarnya maklumlah mungkin anak pertama mungkin diorang ni tertanya-tanya bilakah waktu yang sesuai ataupun umur yang sesuai bagi ibu bapa ini menggalakkan kanak-kanak ini berpuasa. Pendapat doktor? Okey, kalau ikut dari segi medikal berapa lama berpuasa tu badan tu boleh cope selepas umur antara umur 6 tahun ke atas lah. Tapi kalau 6 tahun tu agak awal ya. Sebab biasanya kalau umur antara 4 hingga 6 tahun tu dia boleh berpuasa sekurang-kurangnya buat 8 jam. 8 hingga 10 jam. Itu 10 jam tu pun dah agak sukar bagi mereka. Tapi kalau 8 tahun ke atas tu, insya-Allah dia boleh berpuasa sama seperti kita berpuasa with training, dengan training yang betul. Jangan macam hari ni makan daripada pagi sampai malam, tiba-tiba besok abang puasa ya? Oh memang tak boleh lah kan. Even kita sebagai dewasa pun agak susah untuk menghadapi hari pertama tu. Entah apatah lagi kalau bagi kanak-kanak tu ya. Okey, itu mungkin kata orang tu 6 tahun tu sudah mula kita boleh galakkan mereka berpuasa. Cumanya kita tidak boleh memaksa jugalah. Satu tak boleh memaksa, lagi satu janganlah macam you mesti puasa penuh kan. Kita bagi dia reward. Kalau dia boleh puasa sampai tengah hari, give them a reward. Maknanya abang dah puasa. Kita jangan sebutlah separuh hari, abang dah puasa hari ini kan. Betul. So abang dah puasa hari ini, lepas tu besok lagi puasa, lepas tu kita panjangkan sedikit daripada pukul 12 kepada pukul 2 petang. Alhamdulillah abang tamat, abang dapat lengkapkan puasa hari ini. Yes. Okay? Itu antara reward yang kita kena buat. Jangan kita anggap macam puasa mesti daripada pagi sampai petang. Lembiklah budak tu, tak pernah train kan. Kalau saya nak kalau baby yang kanak-kanak yang obese kan. Kalau kanak-kanak yang obese, dia takkan dapat cope dengan berpuasa dengan drastik. So kena faham itu. Betul.
saya ingat lagi masa anak saya masih kecil-kecil kan, orang boleh tahan badan semangat kan. So berlari dengan atuk ke dapur sebab dia macam mengejar makanan kan. Sebab memang kita tahu dia belum ready untuk berpuasa masa tu. Jadi tapi insya-Allah by time dengan training yang betul, saya rasa itu tak akan menjadi satu benda yang sukar lah. Ya? Maknanya dalam keadaan bukanlah kita memaksa, tapi kita menggalakkan, dalam masa yang sama kita beri, orang kata apa? Bagilah reward yang dia suka kan. Apa yang dia suka. Okay. Katalah kita kata dia boleh kumpul 5 hari. Walaupun separuh hari, tapi dia dah cukup 5 hari. Okay, dia suka apa? Kalau dia suka something like jangan bagi reward yang terlalu mahal. Kita bagi reward yang biasa-biasa tapi yang dia suka. Mungkin pensel color yang selama ni dia nak tapi tak dapat dan kita buat pertukaran lah kat situ. Okey, abang dah berpuasa selama 5 hari, alhamdulillah abang berjaya. Ini reward untuk abang. Kalau abang boleh berpuasa sampai 10 hari daripada pagi sampai pukul 4 pula, then ini akan reward untuk abang. Walaupun sebenarnya kadang-kadang reward ni ada baik dan buruknya. Betul. Maknanya dia berpuasa untuk reward ke? Tapi itu salah satu cara untuk kita pastikan kanak-kanak tu happy dengan apa yang dia buat. Kita nak melatih badan dia tu sebenarnya, Doktor ya. Baik, itu salah satu tips bagi anda semua. Jangan mungkin berbeza dengan dewasa. Kita berpuasa mungkin atas tuntutan agama, tetapi untuk kanak-kanak mereka ini masih lagi, kata orang tu, belum matang lagi, jadi kita galakkan mereka dengan beberapa reward yang boleh kita berikan apa yang mereka suka seperti yang telah disebutkan oleh doktor. Baiklah doktor, soalan seterusnya. Bagi ibu yang menyusu doktor ya, adakah mengakibatkan susu drop sekiranya berpuasa sepenuh kata sepanjang hari daripada pagi sampai maghrib tu, dan jika ada, apakah nasihat doktor dalam memastikan bayi tersebut mendapatkan susu yang mencukupi? Okey. Of course saya bukan orang yang terbaik lah kan untuk bercakap pasal susu ni sebab saya bahagian kanak-kanak dan tapi saya cuba. Okey, untuk ibu yang tengah menyusu, terutama yang the first 6 months kan, dia memang completely bergantung pada susu ibu. Okey, okey, dalam Islam sebenarnya ada what I call that apa yang kita panggil ya, macam ada exception untuk ibu-ibu yang mengandung ni. Tapi janganlah kita menggunakan exception tu sebagai sesuatu yang sentiasa kita nak guna. Ya? Kalau katalah kita berpuasa selama 5 hari dan air susu kita berkurangan dan memudaratkan anak tersebut, kita dibenarkan berbuka puasa. Ya? Tapi tanpa disyaratkan untuk membayar fidyah. Okay? Maknanya kita boleh berbuka puasa tapi kena, of course kita ganti balik, tapi bukan maknanya kita tak seperti orang lain. Maknanya kalau orang macam saya, tanpa sebab saya berbuka puasa, saya kena ganti dan saya juga kena bayar denda. Tapi sebagai ibu yang mengandung, denda tu tak berlaku. Dia boleh berbuka puasa, katalah 5 hari dia rasa air susu kering, walau macam mana dia buat power pumping, maknanya dia cuba pump apa semua, susu masih kering, selalunya dia boleh produce lebih kurang 8 botol satu hari, tapi bila bulan puasa dia mungkin boleh produce 4 botol satu hari, jadi dia punya simpanan makin lama makin kurang. Itu dibenarkan berpuasa kerana akan memudaratkan kepada bayi tersebut. Ya? Tapi kita tak adalah macam berbuka puasa sentiasa, maknanya bukanlah hari-hari kita tak berpuasa. Tapi kita mungkin dalam 3 hari atau 5 hari kita berbuka 1 hari. Lepas tu kita tengok berapa hari lagi kita boleh cope ya. Betul. Yang penting bagi ibu-ibu yang menyusu ni, makanan mesti cukup, dengan gizi yang betul. Sebab ada juga ibu-ibu yang tak suka makan sayur. Itu kena paksa diri untuk makan sayur. Sebab ada sayur yang manis, ada sayur yang boleh rasa edible kan, yang boleh yang memang InsyaAllah sedap kan. Jadi kita kena ubah cara kita. And lagi satu, pastikan minum air yang cukup. Sebab ibu ni dia pun memerlukan air dan bayi tersebut pun memerlukan air. Ya, katalah bayi 6 bulan atau 5 bulan berat dalam lebih kurang 7 kilo. Sekurang-kurangnya 700 ml dah pergi pada bayi. Apatah lagi kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 liter satu hari. So minuman untuk ibu sekurangnya 3 liter. Tapi tak mungkin akan dapat dihabiskan 3 liter tu dalam masa lepas buka puasa sehingga sahur kan. Betul. Jadi sebab itulah dalam beberapa hari
kita tahu badan kita sendiri. Dalam beberapa hari kita boleh rasa kekurangan susu tersebut dan kita boleh decide sebenarnya untuk kebaikan anak. Sebab kita tak nak anak tu mudarat disebabkan oleh kita. Betul. Sebaiknya jika memudaratkan bayi tersebut, kita biarkan ibu tersebut buka puasa mereka, supaya itu kelonggaran yang diberikan dalam agama kita sendirilah. Baiklah doktor, seterusnya, sebagai ibu bapa, macam mana mereka nak mengenal pasti anak mereka ini mengalami autism di awal usia, dan apakah simptom-simptom autism ni? Mungkin doktor boleh mulakan sedikit. Okey. Sebenarnya autism ni dia penyakit yang tak boleh diagnose dalam satu masa. Maknanya kita kena tengok perkembangan anak tersebut, ya. Selalunya tanda tu sudah mula ada pada antara umur 1 hingga 2 tahun, ya. Di mana in fact sebenarnya kalau kurang daripada 1 tahun, kita dah nampak bayang-bayang kepada autism tu. Terutama dia tidak suka dipegang, dia bayi tu dia suka dia tak kisah dengan orang, dia tak ada social interaksi sangat masa umur antara 8 bulan hingga 1 tahun, ya. Itu antara tanda awal, tapi kita tak boleh kata this is definite autism, belum, ya. Tapi selepas umur antara 1 hingga 2 tahun, kanak-kanak tu sudah mula bercakap, sudah pandai berinteraksi sosial, ya. So untuk diagnose autism ni dia mesti ada 2 faktor utama, iaitu berkomunikasi, tiada komunikasi, dan juga tiada berinteraksi. Maknanya tiada Respon? Maknanya bila interaksi tu macam kalau dia bercakap, dia pandang kita. Kalau dia bermain dalam satu kumpulan. Kalau dia katalah kalau dia ambil bola, dia bukan main seorang-seorang. Macam tu. Oh ya. Itu antara interaksi yang kita nak. Kalau tak ada berlaku macam tu, kita kena berhati-hati. Maknanya kita kena tengok apakah simptom yang seterusnya dan seterusnya. Sebab tu autism ni tak semestinya diagnosis tu boleh dibuat hanya antara 1 hingga 2 tahun, dan mungkin dia akan lebih daripada 2 tahun pun boleh berlaku. Ya? And then selalunya kalau dia nak apa-apa, dia tak ada verbal, dia tak ada percakapan. Sama ada dia tarik tangan you pergi ke tempat barang yang dia nak, ataupun mungkin dia pergi ambil sendiri dan dia tak faham arahan. Maknanya kalau kita kata sebab umur 1 tahun 1 tahun setengah, kadang-kadang kita dah kata adik datang sini. Kadang-kadang kita bercakap tapi dia macam tak bercakap pun dengan kita. Itu maksudnya tiada komunikasi, ya? Tiada interaksi antara dua pihak, ya? Okay, jadi sekiranya perkara tersebut berlaku kepada kanak-kanak tersebut, mungkin apa tindakan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa? Maknanya ibu bapa kena kadang-kadang kita tahu untuk menerima kenyataan bahawa baby kita adalah autism ke apa ke, it's not easy, kan? Bukan satu perkara yang senang, dan juga untuk diagnosis pun bukan satu perkara yang senang, ya? Betul. Sebab tu bila kita rasa macam perkembangan anak kita lari daripada norma-norma perkembangan kanak-kanak yang lain, bawalah anak kita berjumpa untuk mendapat nasihat. Apakah perkembangan dia tu normal ataupun tidak, sebab kalau kita bagi intervensi intervention, maknanya kita rawat ataupun kita bagi latihan-latihan yang daripada awal, banyak benda yang kita boleh bantu untuk kanak-kanak autism ni. Sebab kita tahu kanak-kanak autism ni ada special dia, ya, yang kita boleh tolong dia. Jadi jangan kita macam takut bila ada deviant, maknanya perangai yang lain daripada kanak-kanak lain, kita takut untuk bertanya. Mungkin saya tak boleh memberi jawapan yang baik. Saya boleh kata okey, possibility itu ada, tapi saya akan rujuk kepada pakar yang sepatutnya untuk
di-assess, dibuat latihan, assessment yang betul untuk sampai kepada diagnosis yang tepat. Ya. Okey, baiklah. Maknanya ibu bapa sebagai ibu bapa perlu membawa anak tersebut kepada yang lebih pakar ataupun yang lebih arif dalam mengenal pasti apakah yang boleh dilakukan sekiranya anak-anak tersebut mengalami simptom-simptom autism telah diceritakan tadi ya. Baik Doktor, mungkin ini ada soalan yang terakhir saya kira. Soalan ini mungkin tidak berkaitan dengan puasa sebab ianya datang daripada masyarakat Cina juga datang je kepada dekat hospital kita. Jadi soalannya adalah, jika bayi yang baru lahir ni doktor dan mendapat kuning, apa perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga bayi itu baik? Ini mungkin Okey. anak pertama doktor. Okay, kita tahu kuning tu boleh jadi physiological ataupun pathological. Ada dua jenis. Iaitu kalau physiological tu maknanya kita expect kuning tu boleh berlaku disebabkan oleh liver yang tidak matang. Ya. Dia selalunya bermula selepas 48 jam and then berakhir dalam hari ke-7. Ya. Dan kita tahu bila hari bertambah, level jaundice itu akan bertambah dan dia akan become satu level yang plateau, lepas tu dia akan start turun. Ya. Itu kalau yang kita panggil physiological jaundice. About 1/3 of about 2/3 of kids yang lahir tu adalah physiological jaundice. Okay. Pathological jaundice ni maknanya kuning yang tinggi. Okay. And kuning yang awal daripada tempoh yang sepatutnya. Macam darah ibu dengan darah anak tak sama, katalah ibu darah O, suami darah A, definite anak dapat darah jin daripada suami, maknanya anak dapat darah A. Jadi darah ibu dengan darah anak tidak sama berlaku. Dan disebabkan ini berlaku pecahan sel darah merah yang lebih daripada biasa. Dan kita tahu hati tidak boleh menerima kerja yang banyak sebab hati masih tak matang. Sebab tu kuning dapat awal. Kadang-kadang dalam masa 24 jam kuning sudah berlaku. Ya? So, itu yang perkara yang kita tak boleh elak lah sebenarnya. Betul. Kalau macam G6PD deficient, ya? Kalau ABO incompatibility ataupun kalau anak tu tak sihat. Ya? Okay? Untuk bagi anak yang sihat, maknanya tak ada faktor-faktor tersebut, maknanya lahir cukup bulan, berat kita panggil appropriate for gestational age, maknanya cukup untuk umur tersebut. Okay. Selalunya macam mana kita nak mengelakkannya ialah susu dan susu dan susu. Yeah. Maknanya the moment baby lahir, kita pastikan baby tu diberi susu, lebih baik adalah susu ibu. Ya. Dan kadang-kadang kita rasa macam takut susu kita cukup ke tak. Kalau kita nak tahu sama ada susu kita cukup ke tak, kalau baby boleh kencing sekurang-kurangnya 8 kali sehari, okay, dan boleh berak, maknanya susu kita cukup. Dan kalau kita timbang berat baby, dalam masa minggu yang pertama, dia tidak kurang lebih daripada 10% daripada berat asal, maknanya susu yang kita bagi tu adalah cukup. Ya? Dan ibu pula, sebab kadang-kadang kita ikut pantang kan, Chinese punya cara lain pantangnya, Melayu punya pantang cara lainnya. Kadang-kadang pemakanan kita semasa pantang tu penting. Ya? Bukan kadang-kadang, most of the time, mesti makanan masa pantang tu penting dijaga. Sebab kalau terlebih makanan yang boleh mengganggu fungsi hati kanak-kanak bayi tersebut. Sebab apa yang kita makan akan pergi pada bayi sebab kita menyusu badan. Jadi kita elakkan makanan-makanan tertentu, terutama bawang putih yang lebih, ginger yang lebih, lada hitam yang lebih, ya, ataupun makanan yang terlampau spicy, kita elakkan dulu. Dari segi untuk mengurangkan risk untuk dapat kuning yang tinggi. So di moral story sebenarnya susu dan susu dan susu. Sebab itu yang paling penting untuk bayi tersebut. Betul. Itu dalam memastikan kata orang tu bayi mendapat nutrisi yang secukupnya, ibu juga perlu mengambil makanan-makanan yang kata orang tu sesuai, yang tidak membawa risiko kepada bayi tersebut dalam
tempoh memulihkan bayi itu daripada terus mendapat kuning yang lebih teruk And lah. then kalau sebab the moment kita lahirkan bayi, bila kita dah boleh balik, sebelum balik sebenarnya kita dah anak kita dah dicek dia punya level of bilirubin sebelum balik. Selalunya kita akan pesan kalau level tu sebab dia hari pertama, hari kedua, 12 jam pertama, 12 jam kemudian, 24 jam kemudian, level yang dibenarkan adalah berlainan. Ya, jadi kadang-kadang level yang kita bagi balik tu dah almost photo level. Kita akan cakap okey, besok mesti kena check lagi. Di mana perlu check bergantung. Kalau kita rasa macam kita nak pergi KK, kita pergi register terus pada klinik kesihatan. Kalau kita nak datang pada hospital yang bersalin tadi, selalunya appointment akan diberikan terus untuk check kuning yang seterusnya. Jadi yang penting follow appointment sebab kita nak mengelakkan sudden surge of kuning tu. Maknanya kadang-kadang katalah kita balik hari ni, hari pertama, hari kedua kita balik. Lepas tu seminggu kemudian baru kita datang untuk appointment. Tak kiralah pada klinik kesihatan ke ataupun pada hospital. Tapi in between tu kita tak tahu apa jadi pada bayi. Kan? Mungkin level ni sudah naik tinggi yang kita tak dapat tangkap. Itu bahaya untuk bayi. Betul. Sebab bayi dia tak boleh cope dengan kuning yang tinggi yang mana boleh menyebabkan telapnya bilirubin tu ke dalam lapisan otak dan boleh menyebabkan kecacatan yang kekal. Dan kita tak nak lah kan kita mengandung 9 bulan dengan menjaganya kandungan tu dan kita terabai masa dia dalam minggu pertama dan minggu kedua dan menyebabkan kecacatan yang berkekalan. So na'udzubillah lah kan. Jadi kita usaha supaya kuning tu dapat kita tackle pada peringkat yang sepatutnya dan insyaAllah itulah yang terbaik. Betul. Baik, itu satu tips yang kata orang tu ataupun pesanan yang begitu berguna ya kepada para ibu di luar sana dalam menjaga pemakanan mereka sebab mereka, apa yang mereka makan adalah apa yang mereka berikan kepada bayi mereka. Jadi patuhilah ataupun dapatkanlah nutrisi yang sepatutnya ataupun secukupnya demi memastikan bayi mereka dalam keadaan sihat sehingga ke satu masa yang mereka boleh berpuasa ya. Baiklah doktor, itu mungkin antara persoalan-persoalan yang dapat kita kumpulkan dan dapat dijawab juga ya oleh doktor. Okey, baiklah doktor, sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini, saya kira mungkin ada beberapa pesanan doktor kepada para penonton kita di luar sana. Silakan. Pesanan puasa, pesanan raya. Okey, puasa dah sampai hampir tengah kan. Diharap ibu-ibu semua dah dapat melatih anak-anak untuk berpuasa. Jangan memaksa. Melatih dengan memaksa is actually totally different thing. Okay, biar dia ikhlas untuk melakukan puasa tersebut ya. And then pastikan gizi makanan yang kita bagi tu adalah seimbang supaya pembesaran dia tidak terganggu. Okay? Dan juga pastikan nutrisi yang kita bagi tu adalah lengkap ya, supaya perkembangan dia tidak lesu atau letih semasa menjalankan aktiviti harian anak-anak tersebut ya. Kepada semua doktor mungkin agak terlambat, selamat berpuasa dan InsyaAllah tak lama lagi kita berhari raya, but of course kita berhari raya di tempat apa yang kita duduk sekarang lah kan, di mana yang kita duduk sekarang. Betul-betul. Sebab kita belum boleh merentas negeri, patuhlah SOP sebab itu je kita punya senjata yang paling penting ya. Sebab COVID-19 ni bukan sesuatu yang boleh dibuat main ya. Bagi orang yang pernah kena je yang akan tahu bagaimana betapa periknya menjadi sebagai seorang pesakit COVID-19. Jadi kita sama-sama bantu supaya mengurangkan beban bagi kerajaan dan juga bagi kita semua, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, saya kira itu satu pesanan yang cukup, kata orang tu, lengkap dan juga bermanfaat ataupun berguna kepada kita semua dalam kita menempuhi Syawal yang akan datang. Saya pasti semua antara kita berkobar-kobar, doktor, memandangkan tahun lepas kita ada terhadnya kita beraya, jadi kita harap untuk tahun ini janganlah kita terlalu, orang kata apa,
melangkaui batasan kita dalam kita merayakan Syawal ini pada akan datang, supaya sebenarnya perang melawan COVID-19 masih belum berakhir. Jadi kita harap dalam kita berayakan Syawal kali ini, kita dapat melandaikan lekuk jangkitan ataupun kebolehjangkitan COVID-19 di negara kita. Baiklah Doktor, terima kasih atas kesudian bersama kami dalam segmen kali ini Doktor. Mungkin masa yang akan datang saya harapkan Doktor boleh meluangkan masa lagi dan kita berkongsi apa-apa lagi tajuk Doktor. InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah Doktor. Bagi anda yang ingin mendapatkan konsultasi dan rawatan bersama Doktor Mahani, jangan lupa hubungi klinik doktor di talian 03-8923-5500 untuk mengadakan temu janji, ataupun boleh sahaja datang ke Hospital Pakar Anur di Seksyen 15 Bandar Baru Bangi. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang. Ingat, sekiranya ada persoalan tentang kesihatan, jangan lupa tanya pakar @Anur. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Okay.